dalam keadaan puasa dipaksa, yang dia itu tidak ada kalau dia tidak berbuka memudahkan dia. Dan hukum orang yang muntah pula, kalau muntah dia muntah dengan ada sebab, yakni dia mendatangi supaya keluar muntahnya tadi dengan sengaja, maka batal puasanya. Adapun muntah dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak batal akan puasanya. Dan orang yang berjunub, dia berpuasa, maka puasanya tidak memberi kesan apa-apa. Walaupun dia ini tidak mandi lagi sebagai contoh, maka puasanya sah, tidak beri kesan apa-apa. Kalaulah dia seorang lelaki mengucup isterinya itu, dan dikatakan bahawa maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh kalau dia rasa tidak mendatangkan syahwat baginya. Kalau dia kucup mendatangkan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Maknanya ini dilarang sama sekali. Dan kalaulah ia ini di bulan puasa dia berkomoh-komoh, maka berkomoh-komoh itu tidak menjadi masalah. Sunat kita mengambil wudu berkomoh-komoh walaupun kita berpuasa. Tetapi jangan berlebih-lebih, jangan membalarah, jangan berlebih-lebih. Maknanya seperti komoh lebih daripada 3 kali, maka hukumnya membawa makruh. Seandainya lebih pada 3 kali dia komoh, berlebih-lebih, tetelah batal, kerana dia sudah membalarah di dalam maknanya berkomoh-komoh. Dan orang yang berbuka puasa di siang hari tanpa uzur, saja-saja buka puasa, maka kalau dia buka puasa tanpa uzur, tanpa sakit apa-apa, lalu dia ganti puasa selama hidupnya, tidak akan dapat bersamanya, tidak akan sama dengan puasa yang sepatutnya dia puasa di bulan Ramadan. Bahkan dia wajib bertaubat kepada Allah kerana dia kira berdosa. Dan kalau dia buka puasa dengan sengaja, sebenarnya dia buka puasa itu dah berdosa. Lepas tu dia buat macam biasa tak puasa, tak boleh. Dia wajib tahan diri juga, walaupun dia sudah berbuka puasa, maknanya. Dan ingat, orang yang buka puasa dengan sengaja ini qadanya segera. Bukan qadanya boleh tangguh bila-bila. Qadanya segera, seperti jatuh hari raya kedua tu dia kena qada lalu, sebab puasa dia buka dalam keadaan sengaja. Kalau dia tidak qada lagi, hari raya kedua tu dia tak qada lagi, maka dia berdosa sampai kepada dia qada. 3 tahun lah tak qada lagi, 3 tahun berdosa. Kerana membuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Sesiapa yang mentakhirkan ataupun menangguhkan qada dia, Ramadan contohnya, Ramadan 2020 contoh saja, 2020 dia tinggal 3 hari, masuk 2021 tak qada lagi hak 20 tadi, maka dia kena qada yang dia tinggal, dia kena bayar fidyah mengikut hari yang dia tinggal. 2022 tak qada lagi, kalau 3 hari 3 cupok, maka diganda lagi jadi 6 cupok. Begitulah berterusan, diganda, tetapi puasa tak gandalah. Qada tu 3 hari 3 hari lah dia maknanya. Hukmul marid wal kabir, hukum orang sakit dan orang tua. Macam mana dia berpuasa? Al-maradu qisman, orang sakit ada dua kategori, 2 jenis sakit. Al-awwal, yang pertama, alladhi yarji zawaluhu, yang diharapkan hilang sakit dia. Dia sakit tapi sakit ni boleh sembuh. Wa yashukku ma'ahu saum, tapi dia sakit yang boleh sembuh tapi berat dia nak berpuasa. Fala haraja alaihi an yaftura, maka tidak berdosa atasnya berbuka sebab dia sakit. Tapi sakit ni boleh sembuh, maknanya maka dia berbuka, maka tidak berdosa dia berbuka. Wa alaihil qada, wajib dia qada idza bariun
Idza bari'a, apabila sembuh nanti. Bila lepas ni, apabila sembuh, maka dia kena qada. Masa dia sakit dulu, doktor kata awak tak boleh puasa. Awak kena makan obat. Ini pun dah berat, sakit. Tapi taklah kata bawa pada mati. Maka dia pun makan obat. Makan obat, maknanya dah susah dia nak puasa pun sakit dia. Maka nanti dia sihat, dia kena qada balik. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun musafir, maka hendaklah digantinya pada hari yang lain. Maka tidak mengapa berbuka dengan sebab sakit. Sakit yang yasyukku ma'ahu saum, yang berat nak puasa. Kalau sakit, apa buka? Kena selumbur. Mana? Atau tidak yasyukku ma'ahu saum, tak berat puasa tu, tak boleh, tu berdosa. Itu jadi hukum buka puasa dengan sengaja. Maka dalam keadaan macam itu dia kena ganti. Kalau 2 hari, 2 harilah, 3 hari, 3 harilah. Itu sakit yang macam mana? Sakit yang ada harapan sembuh. Tapi berat nak puasa, tak apalah buka. Tak apalah berbuka. Asani, yang kedua, maradun la yurji zawaluhu, sakit yang tidak diharapkan hilang. Maknanya sakit yang tak dijangka tak hilang dah. Maknanya mungkin membawa pada mati. Dalam waktu yang sama, wa yashukku ma'ahu saum, berat dia nak puasa. Sakit berat sangat ni. Sakit sampai doktor kata boleh dah panggil anak beranak, gitu. Panggil anak beranak boleh dah. Ataupun doktor kata jangan tinggal lah ni, mesti kena ada orang jaga sama dah, dia tinggal dah ni. Lepas tu panggil lah anak beranak. Ataupun nak ikhtiar kampung, tak apalah. Maknanya dijangka sakit yang tidak sembuh dah. Dan orang yang sakit nak puasa pun dah tak larat dah. Falahu ayyuftir, maka hendaklah dia berbuka. Hendaklah dia berbuka. Wa alaihi an kulli yaumin aftarahu, maka setiap hari yang dia buka tadi fidyatun, kena fidyah. Mana pun sakit yang tidak sembuh dah, maka dia pun sakit dia tadi tak ada harapan sembuh. Kalau puasa berat, maka doktor kata berat tak boleh dah, maka kena buka. Dia pun bukalah. Hari 2, hari ketiga, hari 4 dia buka, bagi makan masuk. Hari kelima meninggal. Contohnya. Maka setiap hari yang dia ini berbuka itu, maka dia kena bayar fidyah. Nak bayar gana, tak dia mati. Ya sungguh. Bukan dia lah, orang hidup lah. Maknanya bayar fidyah pada dia, ambil harta dia untuk bayar fidyah. Maka li hadis Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrakahul kibra, kibru, sesiapa yang mendapatinya dia sudah tua, wa falam yastati' siyamu Ramadan, dia tak mampu nak puasa Ramadan, fa alaihi likulli yaumin, maka hendaklah dia setiap hari, maka atasnya setiap hari yang dia tinggal puasa itu, muddun min qamhin, 1 cupok daripada gandum. Jadi dalam hadis gandum, jadi kenapa fidyah beri beras gandum kan, dalam hadis gandum. Dibayar fidyah. Tengok hadis lah, kita pegang hadis. Orang learning pegang hadis. Tak tanya lagi hadis sahih atau sahih. Pegang hadis, mana dalil. Maknanya. Jadi baca dalam hadis, kalau orang itu dia tua sangat, tak mampu nak berpuasa, maka dia boleh berbuka. Setiap hari dia kena bayar fidyah. Bayaran itu adalah gandum, bukan beras padam. Sebab apa? Sebab baca hadis. Baca hadis. Hadis tu riwayat Bukhari, hadis sahih. Dia kata gandum. Wahwa muddun, 1 mud, 1 cupok tadi, min ghalib qutil bila, daripada kebiasaan makanan asasi. Masa ketika zaman Nabi itu, makanan asasi di tempat itu, di Madinah contohnya, itu makan gandum, makan roti. Tapi kita, makanan asasi kita adalah makan nasi. Demo set makan roti belaka
Saya makanan asasi roti Ustaz. Oh gitu. Makanan asasi di situ, di tempat itu, di Malaysia ini, makanan asasinya nasi. Maka jangan beri nasi, beri beras. Kalau Nabi kata 1 mud daripada roti, baru kita boleh beri nasi buku. Tapi Nabi tak kata roti, Nabi kata gandum. Bermakna kita beri beras lah. Yuti lil fakir. Dah wak piti gandum tu wak ke mana, beras tu wak ke mana? Maknanya yuti lil fakir, bagi pada orang fakir, awil miskin, bagi pada orang fakir atau miskin, bagi fakir miskin. Maknanya yang dia tinggal tadi, puasa tadi 1 hari 1 cupok, 10 hari tinggal 10 cupok, ambil 10 cupok beras ni. Nak gimana 10 cupok beras ni? Bagi pada fakir miskin. Boleh tak nak bagi kepada pelajar hidayah? Tak boleh. Berapa? Pelajar hidayah kaya pun ada. Orang kaya ada, miskin ada, kaya ada, miskin ada. Maknanya wal maradu alladhi yashukku, dan sakit yang berat, wa huwa ma abaha tayammum, iaitu barang yang mengharuskan tayammum, bi an yakhafa ala nafsi halak, dan ditakuti atas dirinya binasa. Sakit mungkin sakit macam mana? Sakit pada tangan dia ke, ataupun pada tubuh dia yang tak boleh kena air. Jadi takut membawa binasa. Au dia kata au faqdu manfa'ihi, udwin, ataupun hilang manfaat anggotanya. Sakit tadi. Au ta'aqqab baruhu, ataupun jadi lambat sembuhnya. Au ziyadah marid ziyadatu maradin, ataupun bertambah sakit lagi. Au hudusin syinin fahish, atau berlaku syini maknanya keji, buruk lagi, keji sakit dia lagi teruk sakitnya. Fi adwi zahir, pada anggota zahir. Seperti apa? Sakit dia sampai kulit dia jadi berubah, berubah warna kulit dan seumpamanya. Sakit-sakit macam mana? Sakit yang sampai kena tayamum, sampai kena tayamum yang membawa anggota, sakit-sakit yang berat-berat, maka itu bolehlah dia ini berbuka puasa. Ada sakit sikit-sikit, kepit jari kat tikar, kepit jari kat tikar, apa biru jari dia. Oh, kalau macam itu buka sakit, kena bayar video. Mana sakit gitu? Sakit gitu tidak. Fa in tahammala musyaqqah, jika dia menanggung kesusahan tadi, wasama, dia puasa. Sama dua, jika kedua-dua tadi, sama ada sakit yang membawa mati ataupun sakit yang ada sembuh, tak, walaupun dia berat, dia puasa juga. Gimana? Boleh tak? Anak dia kata ayah buka lah, ataupun mak buka lah, mak berat dah ni, sakit, mak ada lambung, mak nak mati dalam dia, mati dalam puasa. Dia tak tahu mak dia wali. Dia tak tahu maknanya. Maka anak dia kata buka lah mak. Tak tahu mak nak buka dalam syurga. Jadi tak nak buka juga. Dia tak nak buka. Padahal sakit dia tu, sakit nak mati dah. Tapi dia suruh buka, tambah buka juga. Sama ada yang berat sangat, sakit berat, tapi tidak ada harapan sembuh, ataupun sakit berat tak ada harapan sembuh, tapi tambah buka juga. Dia menanggung kesusahan. Tanggung kesusahan. Bagi makan tambah, wajak makan, bagi minum air tambah. Apa ni tak masuk maghrib lagi bagi makan dah. Biasa. Biar agak mati dalam keadaan puasa. Mu tak baca kisah sahabat Nabi. Mana buka puasa dalam syurga. Senyap anak. Susah main dengan mak wali ni, susah. Maknanya. Maka apa yang berlaku? Fasiyah Muhammad, maka puasa keduanya tadi sahihus sah wala syai'a alaihima, tiada apa-apa atas keduanya, tak kena fidyah, tak kena apa-apalah. Maknanya. Hukmul iftar, hukum berbuka puasa li hamil wal murdi', bagi orang hamil dan juga orang yang menyusu. Ni perempuan saja. Dia hamil. Orang yang dah mengandung, hamil berat 9 bulan, kena buka puasa ke tak kena buka puasa?
Baik tengok. Wa yalhaqu bihima maka nafi hakil marid. Maka disertai dengan kedua tadi barang yang adalah pada hak orang sakit. Hukum dia orang hamil dengan orang yang menyusu ini seperti orang yang sakit minal musyaqqati, kerana susah berat dia nak puasa. Berat orang nak puasa ni, orang hamil 9 bulan ini berat dia nak tahan nak tu. Dia cepat rasa dahaga lah. Lepas pada tu dia dorak lah, kata sebab dia tangguh kandungan tadi. Ataupun yang menyusu, bila anak dia menyusu dia dahaga sangat-sangat. Jadi hukum dia seperti orang sakit. Kemudian dia pun nak berbuka kerana tak tahan sangat. Yang menyusu kerana tak tahan, terlalu dahaga. Yang hamil tak tahan kerana terlalu letih. Terlalu letih. Macam mana? Dan dia pun nak buka puasa. Bila dia nak berbuka puasa, wal khafu ala nafsihima, dan dia takut atas dirinya. Nafsaihima, takut atas diri keduanya. Yang hamil dia buka puasa kerana takut diri dia. Yang menyusu pun dia takut pada dirinya. Au ala walidaihima, ataupun dia takut pada anak dia. Jadi kena tengok kenapa buka puasa. Saya buka puasa kerana saya dahaga sangat. Bila saya dahaga sangat, kalaulah saya ini tidak berbuka puasa, nanti saya kesian ke anak saya. Jadi saya tak minum air, nanti susu tak ada, kesian anak. Maka dia buka puasa kerana anak dia. Kerana anak dia, hukum dia lain. Kalau dia buka puasa bukan kerana anak dia, kerana saya semata-mata dahaga. Semata-mata dahaga. Saya tak fikir anak, saya fikir saya saja. Hukum lain. Dia tak sama. Dia ada dua. Kena perhati betul-betul. Begitu juga wanita yang hamil. Kenapa buka puasa? Saya rasa mudarat diri saya kalau saya puasa. Maka hukum dia lain. Kenapa buka puasa? Saya buka puasa sebab saya takut anak dalam kandungan saya. Hukum dia lain. Macam mana hukum dia? Kita tengok dulu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah wada'a, meletakkan alal musafir, atas orang yang musafir itu as-saum, kena puasa juga. Wa syatrus salat, dan begitu juga orang yang mengerjakan sembahyang kena puasa juga. Dalam musafir kena puasa. Wa 'alal hamil, dan juga atas orang hamil, au mudhi', ataupun orang yang menyusu, as-saum, puasa juga. Maknanya au qalas yam, ataupun puasa, maknanya kena berpuasa. Maka kalau dia buka puasa, orang musafir buka puasa, kemudian maknanya dia musafir buka puasa, ataupun dia hamil buka puasa, ataupun dia menyusu buka puasa, maka bila buka puasa tadi atas ada sebab-sebab begitu, tidak berdosa. Hadis ini beritahu afdal puasa. Musafir pun afdal puasa. Tapi kalau dia buka puasa sebab dia musafir, tidak berdosa. Afdal puasa. Bagaimana yang kita kata tadi, kalau dia buka puasa kerana diri dia. Baik, kita tengok. Fa in aftarata, jika berbuka kedua-duanya, siapa? Orang menyusu dengan orang yang hamil, khaufan ala nafsaihima, dia takut atas dirinya saja. Kenapa awak tanya yang menyusu tu? Kenapa buka puasa? Saya buka puasa ni saya rasa darurat sangat. Anak saya menyusu, saya rasa darurat sangat. Jadi saya fikir diri saya darurat sangat, saya terpaksa buka puasa. Maka dia fikir diri dia. Dia tak fikir anak dia. Dah berapa buka puasa? Kenapa kak buka puasa? Allah, kak letih sangat. Jadi kalau kak tak puasa, kalau kak puasa rasa darurat sangat tubuh, mudarat dirinya, maka kak buka puasa lah. Maka dia buka puasa, dia fikir dirinya, dia tak fikir anak dia. Maknanya walau ala ma'a walidaihuma, walaupun bersamanya ada anak dia tadi, tapi dia ada fikir mana? Dia fikir kepada diri dia saja. Lazimal qada, dia kena qada, wala fidyah, tidak ada fidyah.
Kalau fikir dirinya saja qada, tidak fidyah. Boleh faham? Dia fikir diri dia saja. Tapi kalau dia fikir au ala walidaihima, kalau dia fikir atau dia fikir atas anak dia, kenapa kak buka puasa? Tanya yang menyusu. Kata kalau kak tak puasa, kalau kak puasa, susu tak ada siap anak. Jadi kak kena buka puasa. Kena minum air, tenaga pun banyak, jadi air susu pun banyak, jadi anak pun maknanya dapat menyusu. Jadi siapkan anak je semata-mata. Kalau dah sabit anak kat puasa, dia kena qada, kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab dia fikir anak dia. Maka begitu. Dah berapa kat buka puasa? Tanya yang hamil pula. Kat buka puasa sebab kat letih sangat. Jadi takut bimbang anak dalam kandungan. Bimbang takut anak dalam kandungan. Maka dalam keadaan dia fikir anak dia buka puasa, dia kena qada, dia kena fidyah. Qada tak qada. Kalau fikir diri sendiri tak kena fidyah. Kalau fikir anak kena fidyah. Qada tak qada. Itu kaedah dia. Boleh? Okey, baik. Hukum musafir. Musafir bulan Ramadan. Wal musafir, orang yang musafir itu huwa man kharaja, orang yang keluar qasidan, maknanya menuju satu tempat masa fatal qasri, dalam jarak qasar. Dan dia pergi musafir li ta'atin, kerana ada kerja ketaatan. Nak pergi berdakwah contohnya, pergi belajar, pergi jumpa ulama, pergi ziarah, ataupun amri mubah, ataupun perkara yang harus. Berapa pergi musafir Kuala Lumpur? Beli baju raya. Sini tak ada. Kita main sogo dah main sini. Baju raya anak-anak kita sogo belaka. Maknanya jadi pergi perkara harus pergi musafir. Dah berapa tahun ni tak pergi? Tanya pula. Mana boleh retah negeri? Maknanya maka dia pergi musafir atau perkara yang harus. Fa'in faraka biladuhu, seandainya dia tinggal kampung dia tadi, dia pergi musafir, dia tinggal kampung qabla tulu'i fajar, sebelum terbit fajar, sebelum subuh dia pergi, jazalahu fitru, maka harus bagi dia buka puasa tengah jalan lagi. Ingat, kalau dia pergi musafir sebelum subuh, bila sebelum subuh tengah hari lapar ke tak tahan ke, dia buka puasa, tidak berdosa. Kalau musafir sebelum subuh. Wa illam takun musyaqqah, walaupun tak ada benda-benda susah, tidak ada musyaqqah, maknanya maka harus dia buka puasa kalau dia musafir sebelum pada subuh. Bi khilafin, dengan berbeza pula, man ansha'a safarahu, siapa yang keluar musafir dia tadi ba'dal fajar, lepas subuh. Kalau keluar lepas subuh, pamayan subuh pukul 8 kita tolak pergi KL lah, maknanya dia pun pergilah KL, bukan kapal laut tu Kuala Lumpur. Maknanya dia pergi KL. Maka bila dia pergi Kuala Lumpur tadi, selepas daripada fajar, fa innahu laisa lahu fitru, jangan buka puasa. Maka tiada baginya berbuka puasa, taghliban li janibil hadar, maka dia mengikut kebiasaan orang yang hadar, orang yang tidak musafir. Apa dia? Yakni amalan bil asli wa huwa siyam. Dia kena buat seperti hukum dia, seperti tak musafir, dia kena puasa lah. Kalau dia bertolak selepas subuh, yang afdal, yang boleh berbuka puasa itu yang tolak sebelum subuh. Yang tolak sebelum subuh. Wal afdal, walau bagaimana yang afdal juga, asyamu lil musafir, yang afdal yang tolak sebelum subuh pun puasa juga. Illam yashukku alaihi, jika tak susah, tak ada apa pun musyaqqah, tidak ada kesusah, puasa jugalah. Itulah yang paling afdal. Fa in syaqqa alaihi musyaqqatan, kalaulah merasa susah atasnya satu kesusahan, dia menanggung kesusahan, la tatamilu ghaliban, yang tidak tertanggung kebiasaannya tu, fal fitru aula, maka berbukalah dia. Dah musyaqqah nak buat gana, susah lah, maknanya dia musyaqqah sangat, tak tahan sangat, bukalah dia. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pergi perang
Balik kami perang bersama Nabi SAW bulan Ramadan. Dulu perang bulan Ramadan. Wa minna sha'im wa minnal muftir. Maka ada di kalangan kami yang tak tahan. Panas deri orang Terengganu kata. Panas sungguh. Bawa senjata pula. Bulan Ramadan. Mau pergi perang pula. Maka ada di kalangan kami para sahabat tak tahan. Tapi ada di kalangan para sahabat yang gagah. Tak apa, tak nak buka. Gana-gana pun tak nak buka. Lalu tanya Rasulullah, dah macam mana Rasulullah? Ada satu kumpulan nak buka, ada satu kumpulan tak mau buka. Rasulullah kata, hak nak buka, buka. Hak tak mau buka, tak payah buka. Jawapan dia gitu. Nak buka, buka. Lepas daripada itu, wala yajid as-shaim 'alal fitr. Maka tiada didapati orang yang berpuasa atas yang buka. Puak-puak yang nak buka, buka habis. Ada seorang puasa. Saya nak buka belaka. Wala yajid al-mufti 'ala shaim. Puak-puak yang maknanya yang tidak mau yang puasa tak ada seorang. Tak ada seorang buka. Kan? Yang berpuasa tiada didapati orang yang berpuasa. Orang yang berbuka semua buka. Orang yang berpuasa semua puasa. Jadi dua puak. Puak yang nak puasa semua puasa. Puak yang nak buka semua buka. Yarau anna man wajada quwwatan fasama. Mereka berpendapat siapa yang gagah puasa. Wa inna zalika hasanun. Itu pun baik juga, bagus juga, tak ada masalah. Sebab dia buka puasa, sebab dia tak tahan. Yarau anna man wajada dha'fan. Dan berpendapat siapa yang dakrak, maka dakrak fa'aftir, buka, tak apa. Maknanya kalau puasa gagah puasa, kalau dakrak buka. Fa inna zalika hasanun, maka itu baik. Ini dalam satu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Tirmizi lain pula cerita. Hadis riwayat Tirmizi dia ceritanya begini pula. Mari musafir ramai-ramai. Musafir ramai-ramai, ya Rasulullah, kami puasa ni. Puasa belaka ni. Rasa tak tahan Rasulullah. Dia mereka ni dia tak tahan, dia bincang sama saya. Pergi hantar wakil. Nanti wakil mau gitu, ya Rasulullah, di kalangan kami ada tak tahan, mereka nak buka puasa. Rasulullah kata beritahu pada mereka, tahanlah sikit lagi. Mereka pun balik, wakil pun balik. Rasulullah suruh tahan puasa. Allah tak apa, tahanlah juga. Tahan bermula. Boleh aku bermula Rasulullah tak tahan sungguh kata. Tak tahan sungguh. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, kalau begitulah tak tahan, tak apa, buka. Beri wakil. Rasulullah boleh buka, buka siapa nak buka. Tadi tanya pula, Rasulullah buka tak? Rasulullah tak buka. Dah biar tak tahan pun kami duk buka apa Rasulullah tak. Tak nak puasa Rasulullah tak buka. Jadi dia tak buka juga. Dia tak buka. Lepas daripada itu, beritahu, ya Rasulullah, tadi puak-puak yang nak buka puasa tak buka tahan barah. Tadi minta sangat nak buka puasa. Orang buka puasa, dah mau buka puasa. Kata dia sebab Rasulullah tak buka. Oleh kerana Rasulullah tak buka, kami tak buka lah. Rasulullah pun mau mikir, kesian dia. Rasulullah gagah, tapi kesabik dia nak ikut Rasulullah, dia pula letih. Tak apalah, Rasulullah buka lah. Tak apa, Rasulullah buka lah. Maka pun buka lah. Bila buka, ya Rasulullah, ada lagi tak buka? Maknanya Rasulullah kata, kenapa tak buka? Kan kita buka dah. Dia mau, ya Rasulullah, kami puak-puak gagah, maka kami tambah buka. Rasulullah kata, aku gagah demu lagi. Aku pun buka belaka. Cerita. Itu hadis riwayat Tirmizi. Dan kita buka ni bila nak makan kita jadi kita nak makan pula kita kena berhenti dulu. Okey, wallahu alam. Nanti kita akan bicara mengenai qada atas si mati. Orang mati boleh tak kita qada puasa? Yang pastinya orang mati tak boleh qada, sebab dia mati dah. Itu sudah pasti. Kita ni yang hidup boleh tak nak qadakan orang yang sudah mati? Insya-Allah kita sambung bila pula? Pagi besok. Okey, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.